Islam, environmentalism adalah berdasarkan ajaran tauhid atau fahaman perpaduan. Islam menganggap akhlak sebagai hubungan teras antara manusia, alam dan Allah SWT. Berdasarkan dasar ini, segala masalah atau pencemaran alam sekitar berpunca daripada kesempurnaan akhlak manusia terhadap alam dan Allah SWT. Perkataan alam sekitar atau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris iaitu environment yang membawa maksud keadaan sekeliling atau persekitaran. Menurut tafsiran, alam sekitar adalah istilah falsafah geografi yang menekankan terhadap sesuatu aspek fizikal seperti keadaan iklim di dunia yang berkaitan dengan aktiviti manusia. Semua definisi yang dicadangkan secara amnya menjelaskan bahawa alam sekitar adalah keseluruhan fenomena yang boleh menjejaskan kehidupan organisma. Justru, berdasarkan terjemahan literal, perkataan alam sekitar adalah merujuk kepada apa sahaja di sekeliling manusia. Alam sekitar merupakan salah satu sumber semula jadi yang bermakna dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, manusia memerlukan sayur-sayuran maupun buah-buahan untuk membekalkan vitamin dan nutrien yang penting kepada organ dan anggota badan manusia. Oleh itu, semua sumber makanan tersebut dihasilkan daripada sumber alam semula jadi. Dengan itu, manusia perlu sedar bahawa persekitaran perlulah dijaga dengan baik kerana ia mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pertama sekali, saya akan menerangkan sedikit ilmu berkaitan prinsip-prinsip etika alam sekitar. Etika alam sekitar sudah lama diamalkan sejak kewujudan manusia pada zaman dahulu lagi. Ia telah menjadi suatu disiplin pengajian yang semakin berkembang di seluruh dunia, di mana ia dikategorikan sebagai suatu kajian falsafah yang memberi harapan sebagai penyelesaian terhadap setiap krisis alam sekitar secara global pada masa kini. Walaupun sumber ini sudah lama wujud, ia masih kurang jelas dari segi konteks pencarian etika ini. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip etika alam sekitar masih tidak diterima oleh sebahagian masyarakat dan akhirnya pertikaian tentang isu ini seperti tiada penghujung. Pertikaian tersebut adalah berkait rapat dengan kecenderungan prinsip-prinsip etika tersebut sama ada menjurus kepada 4 jenis pandangan, iaitu ethnocentric, biocentric, ecocentric dan technocentric. Yang pertama adalah pandangan ethnocentric. Ethnocentrism ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perspektif falsafah tertentu yang mendakwa bahawa prinsip etika hanya terpakai kepada manusia, di mana keperluan mereka adalah nilai dan kepentingan tertinggi di muka bumi ini. Etika ini menilai isu alam sekitar berdasarkan bagaimana ia mempengaruhi keperluan dan memberi keutamaan terhadap kepentingan manusia. Hal ini kerana manusia mempunyai nilai intrinsik iaitu nilai aset yang lebih besar daripada spesies kehidupan yang lain. Hasil daripada nilai ini membuatkan mana-mana spesies kehidupan yang berpotensi digunakan kepada manusia adalah sumber untuk dieksploitasi. Mengikut sejarah, biasanya yang berlaku dalam cara yang akibatkan kemerosotan sehingga ke tahap kepupusan terhadap spesies bukan manusia, seperti contoh haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Disebabkan itu, golongan ini menyokong tentang perkara ini di mana faktor kemanusiaan adalah wajar untuk dijadikan fokus utama dalam pembentukan sistem nilai yang berkaitan dengan etika alam sekitar. Yang kedua adalah pandangan biocentrik. Biocentrism adalah falsafah yang meminta kita memberi keutamaan yang sama rata kepada semua makhluk di muka bumi ini dalam membuat pilihan moral dan etika. Pada tahun 1986, Paul Taylor menerbitkan Respect for Nature, sebuah risalah yang dianggap sebagai pertahanan falsafah biocentrik pertama yang ketat. Buku ini menyediakan 4 prinsip asas yang menggariskan apa yang disebut Taylor sebagai pandangan biocentrik tentang kehidupan. Pertama, manusia adalah ahli yang sama dalam komuniti kehidupan bumi. Kedua, manusia dan ahli spesies yang lain saling bergantung antara satu sama lain. Ketiga, semua organisma adalah pusat kehidupan, dalam arti kata masing-masing adalah individu unik yang mengejar kehidupannya sendiri dengan cara tersendiri. Keempat, manusia pada hakikatnya tidak lebih tinggi daripada makhluk hidup yang lain di muka bumi. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh sesuka hati ingin mencerobohi hak asasi kehidupan semula jadi yang lain demi kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga adalah pandangan ekosentrik. Perspektif ekosentrisme memberi ketumpuan kepada kepentingan semua spesies kehidupan dan ciri semula jadi ekosistem bumi, di mana ia enggan meletakkan sebarang aspek atau spesies melebihi yang lain. Kebanyakan maklumat sokongan untuk etika ini datang daripada sains ekologi dan kajian mereka sendiri tentang hubungan antara spesies,
proses mula jadi dan hubungan semula jadi dan organisma biologi. Ekosentris memberi tumpuan kepada nilai intrinsik semua entiti ini dengan hak mereka sendiri sambil mengakui nilai instrumental mereka antara satu sama lain sebahagian daripada proses mula jadi. Istilah itu sendiri mengutamakan ekosistem sebagai unit atau sumber nilai yang paling penting. Ini bertentangan dengan pandangan etosentrik tadi yang meletakkan kehendak dan keperluan manusia adalah lebih berharga dan penting daripada semua entiti yang lain. Menurut Theo Yorton, kewujudan pandangan ini berasal daripada falsafah romanticism pada pertengahan kurun ke-19, di mana ia menekankan hubungan yang baik antara masyarakat dan alam sekitar. Keseimbangan ekosistem perlu dikekalkan untuk mengekalkan hubungan yang baik antara satu sama lain. Yang terakhir adalah pandangan teknosentrik. Teknosentrism ialah sistem nilai yang berpaksikan teknologi dan keupayaannya dalam mengawal dan melindungi alam sekitar. Teknosentrik berpendapat bahawa teknologi boleh menangani masalah ekologi melalui keupayaan menyelesaikan masalah dan cara pengurusannya. Secara khusus, keupayaan ini membolehkan manusia mengawal alam semula jadi, membolehkan mereka membetulkan atau merundingkan risiko atau masalah alam sekitar. Walaupun teknosentrik mungkin menerima bahawa masalah alam sekitar wujud, mereka tidak melihatnya sebagai suatu masalah yang besar yang perlu diselesaikan dengan pengurangan dalam industri itu. Sebaliknya, masalah alam sekitar ini dilihat sebagai masalah yang perlu diselesaikan dengan cara yang rasional, saintifik dan teknologi. Dengan itu, teknosentrik melihat jalan ke hadapan untuk kedua-dua negara maju dan membangun, dan penyelesaian kepada masalah alam sekitar ini terletak pada kemajuan saintifik dan teknologi. Dengan penerangan empat pandangan ini, jelaslah bahawa setiap pandangan ini mempunyai pemahaman yang berbeza dalam menghuraikan prinsip etika alam sekitar. Seterusnya itu menjadi topik pembahasan yang hangat di kalangan para pengkaji. Perjanjian alam sekitar ialah koleksi undang-undang, peraturan, perjanjian dan undang-undang biasa yang mengawal cara manusia berinteraksi dengan persekitaran mereka. Matlamat undang-undang alam sekitar adalah untuk melindungi alam sekitar dan mewujudkan garis panduan bagaimana manusia boleh mengeksploitasikan sumber semula jadi. Undang-undang juga mungkin mengawal pencemaran, penggunaan sumber semula jadi, perlindungan hutan, penuaian mineral dan populasi haiwan dan ikan. Pengubah undang-undang mula meluruskan undang-undang alam sekitar pada abad ke-20. Gerakan alam sekitar mula meningkat pada tahun 1960-an dengan majoriti undang-undang dan peraturan alam sekitar diwujudkan sejak masa itu. Undang-undang alam sekitar pertama memberi tumpuan kepada gangguan. Undang-undang gangguan sebahagian besarnya dibangunkan melalui keputusan undang-undang biasa di mahkamah. Undang-undang alam sekitar awal tidak menumpukan pada melindungi alam sekitar secara keseluruhan. Undang-undang alam sekitar merangkumi pelbagai topik termasuk yang berikut, iaitu kualiti udara. Undang-undang kualiti udara mengawal pembebasan bahan pencemar udara ke atmosfera. Ia secara amnya bertujuan untuk melindungi kesihatan manusia dengan menghadkan atau menghapuskan kepekatan pencemaran udara. Selain itu, hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan. Undang-undang hidupan liar menetapkan kemungkinan kesan aktiviti manusia terhadap hidupan liar sama ada ia memberi kesan secara langsung kepada individu atau populasi atau mengurangkan kesan tidak langsung melalui habitat. Pengubalan undang-undang ini boleh melindungi kepelbagaian biologi sepenuhnya atau sebagai alat untuk melindungi spesies yang dianggap penting atas sebab lain. Tambahan pula sumber hutan. Undang-undang perhutanan mengawal aktiviti di tanah hutan yang ditetapkan biasanya berkaitan dengan pengurusan hutan dan penuaian kayu. Undang-undang pengurusan hutan biasanya menggunakan dasar pengurusan seperti penggunaan berganda dan pengeluaran berterusan untuk mengurus sumber hutan awam. Akhir sekali, pengurusan sisa. Undang-undang pengurusan sisa mengawal pengangkutan, perawatan, penyimpanan dan pelubusan secara semua jenis sisa termasuk sistem pepejah, pembandaraan sisa berbahaya dan sisa nuklear. Undang-undang ini umumnya bertujuan untuk meminimumkan atau menghapuskan penyebaran sisa yang tidak terkawal ke alam sekitar dengan cara yang boleh menyebabkan bahaya ekologi dan biologi. Alam sekitar dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-bi'ah yang bermaksud lingkungan, persekitaran atau keliling. Persekitaran juga didefinisikan sebagai lingkungan hidup manusia. Lingkungan ini terhasil disebabkan wujudnya sumber-sumber kehidupan seperti makanan, pakaian, perubatan dan tempat tinggal. Berdasarkan perspektif Al-Quran, alam merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ia dimilikinya sepenuhnya.
Walaupun manusia mendiami alam ini dan menggunakan sumber-sumber yang terdapat di muka bumi ini, manusia perlulah sentiasa beringat bahawa segalanya bukan milik mutlak manusia, akan tetapi ia dimiliki oleh pencipta alam iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, manusia hendaklah sentiasa berwaspada ketika menggunakan sumber-sumber ini agar tidak melampaui batas. Menurut kajian Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahawa ilmu berkaitan alam sekitar ini mempunyai peranan sangat-sangat besar kepada manusia dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta. Ianya dapat memperlihatkan kebesaran, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dan juga dapat membantu memperkuatkan lagi keimanan seorang Muslim kepadanya. Manusia akan lebih memahami etika alam sekitar dan dapat menguruskan alam sekitar dengan sempurna disebabkan manusia dapat melihat, berfikir dan mengkaji tentang kejadian. Penjagaan alam sekitar dititikberatkan dalam Islam. Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang menyeru manusia untuk bersama-sama memelihara alam sekitar. Setiap umat Islam bukan hanya sekadar hanya perlu menjaga hubungan baiknya dengan Allah semata, malah perlu jaga hubungan baik dengan makhluk yang lain. Sebarang bentuk kezaliman akan mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan alam yang lain. Kezaliman sesama manusia adalah dilarang, termasuk makhluk yang lain seperti flora dan fauna. Manusia mempunyai kesedaran sangat tinggi dalam memelihara hak alam ini untuk tidak melakukan kerosakan, pencemaran dan kemusnahan ke atasnya. Segala kerosakan di muka bumi ini seperti mencemarkan tanah, air dan udara, ianya tergolong dalam perkara yang sangat-sangat dilarang. Islam akan memandang pelaku kerosakan ini sebagai pelaku maksiat. Usaha penerapan etika dan akhlak terhadap alam sekitar hendaklah ditekankan sejak dari kecil lagi sehingga ia menjadi tabiat dalam diri manusia. Dengan cara ini, sikap buruk terhadap alam sekitar pun dapat dikawal dan dibendung sejak awal usia agar kelestarian alam terpelihara dan menjamin perpaduan manusia. Flora dan fauna sememangnya adalah anugerah yang paling besar diberikan kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Tanpanya, manusia tidak dapat hidup seperti sekarang. Akan tetapi, terdapat segelintir manusia yang mengambil kesempatan terhadap kekayaan semula jadi ini demi kepuasan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, flora bermaksud keseluruhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sesuatu daerah atau pada suatu masa. Manakala fauna bermaksud seluruh binatang yang hidup di sesuatu daerah tertentu. Tahukah anda, Malaysia merupakan salah satu di antara 12 negara megadiversity di dunia yang kaya dengan kepelbagaian biologi sama ada di darat atau di laut. Kehidupan flora yang ada di Malaysia sahaja dianggarkan sebanyak 12,500 spesies dan mempunyai 1,100 spesies paku-pakis. Spesies fauna pula mempunyai kira-kira 1,500 haiwan berterbata dan 150,000 haiwan invertebrata. Ini menimbulkan kes-kes penyeludupan haiwan dan perlombongan secara haram yang tidak asing lagi di Malaysia seperti yang kita dapat lihat iaitu Kelatan Akhbar September 2017 mengenai rampasan hidupan liar beranggaran RM1 juta di mana seorang warga asing ditahan bersama 200 kuku dan taring beruang, harimau serta taluan rusa. Ia dipercayai hasil buruan secara haram di hutan Sungai Siput, Perak. Ini menjadi tanda tanya kepada kita bagaimana mereka perlu dapatkan kuku dan tanduk tersebut melainkan membunuh haiwan-haiwan tersebut secara kejam. Tidak dapat kita bayangkan berapa ribuan lagi haiwan yang perlu dibunuh. Kes lain yang dilaporkan ialah penumpasan aktiviti perlombongan secara haram di Sabah pada tahun 2016. Ia berikutan penemuan ratusan lubang lombong. Jika tidak dibendung, khazanah negara semakin pupus. Hutan pula semakin terhapis. Ia amat membimbangkan seluruh rakyat Malaysia kerana hutan hujan tropikal di negara kita kian pupus. Seterusnya, kita akan melihat lebih dalam punca ekosistem flora dan fauna terancam.
Punca yang pertama ialah pemburuan haram yang telah mengakibatkan harimau Melaya di Malaysia hanya tinggal tidak lebih 200 ekor. Manakala pada tahun 2019 telah diisytiharkan badak sumbu Sumatera telah pupus di Malaysia selama-lamanya. Ini ialah akibat permintaan yang tinggi daripada peminat haiwan liar dalam dan luar negara menyebabkan pemburu tidak mengambil indah tentang kepupusan haiwan dengan sentiasa memburunya untuk mendapatkan taring, kulit dan tanduk untuk dibuat ubat-ubatan dan perhiasan. Punca yang kedua ialah pembukaan tanah baru. Aktiviti pembangunan tanah baru dan ekonomi yang tidak terkawal telah menjejaskan hutan hujan tropika. Kita dapat lihat hari ini gondolan di lereng-lereng bukit yang menyakitkan mata untuk dibuat tapak pembangunan. Kesannya dapat dilihat apabila tapak tanah lembab berkepentingan antara bangsa Ramsar diancam gangguan sistem kehidupan subregion. Punca yang terakhir ialah perikanan. Ini dapat dilihat dengan jelas apabila aktiviti perikanan menggunakan alat moden seperti pukat tunda dan juga penangkapan ikan yang tidak terkawal. Kesan penggunaan pukat tunda telah merosakkan terumbu karang iaitu tempat tinggal utama kehidupan marine dan juga kitaran karbon. Ini boleh mengganggu sistem pembiakan spesies marine yang boleh mengakibatkan kepupusan. Seterusnya, kita lihat pula kesan-kesan ini terhadap manusia. Yang pertama ialah hakisan tanah yang boleh berlakunya banjir kilat yang tidak asing lagi di Malaysia disebabkan hutan hujan tropika semakin berkurangan. Jadi, kurangnya tempat taburan hujan untuk menampung air. Seterusnya ialah kepupusan hidupan akuatik akibat aktiviti perikanan yang tidak stabil. Makanya, spesies marine tidak dapat meneruskan aktiviti pembiakan dengan baik dan bertahan lebih lama dan membawa kesan lain iaitu kurangnya sumber makanan kepada manusia. Dan yang terakhir ialah kepupusan flora dan fauna berlaku akibat aktiviti pemburuan dan pembalakan haram dan tidak terkawal telah menyebabkan oksigen tidak dapat dihasilkan dan penyebaran benih tumbuhan hutan berkurangan yang selalunya dibawa oleh haiwan seperti gajah. Penjanaan sampah hari raya negara meningkat 100.75% pada tahun 2018 kepada 38,142 tan menurut data yang dikeluarkan oleh Perbadanan Pengurusan Sistem Pekerja dan Pembersihan Awam. Seorang rakyat menganggarkan 1.17 kg sampah di jalanan setiap hari pada tahun 2018 berbanding 0.8 kg pada tahun 2005. Berdasarkan kajian, rakyat Malaysia menjana kira-kira 37,890 tan sampah setiap hari. Apabila jumlah penduduk bertambah, dianggarkan jumlah ini akan terus meningkat. Apa yang lebih membimbangkan adalah ini akan menyebabkan ketumpuan tapak pengurusan sampah di seluruh negara. Menurut Dr. Muhammad Taha, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Teknologi Perbadanan Pengurusan Sistem Pekerja dan Pembersihan Awam, semua rakyat, tidak kira agama dan bangsa, harus mengambil peranan dan tanggungjawab untuk mengurangkan penjanaan sampah harian. Pihak kerajaan telah menanggung kos yang amat tinggi untuk pengurusan sampah pada setiap tahun. Sebagai contoh, kos pengurusan sampah di 7 negeri yang diuruskan oleh SW Crop iaitu Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Kuala Lumpur, Pahang, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah telah mencecah sebanyak RM2 bilion setahun. Kini, kejadian pembuangan sampah boleh dilihat di merata tempat dari semasa ke semasa. Sekiranya sampah sebegini tidak dikawal, ia akan menjadikan persekitaran sekeliling berbau dan secara tidak langsungnya akan menarik perhatian tikus dan lalat. Ini akan membawa penyakit kepada manusia seperti denggi dan keracunan makanan. Ia juga diperhatikan bahawa sampah yang dibuang rata-rata adalah produk plastik, terutamanya beg plastik dan botol plastik. Seperti yang kita sedia maklum, barangan yang diperbuat daripada plastik tidak mudah reput dan jika tidak dibersihkan, ia akan kekal di kawasan tersebut dan mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Persatuan Pengguna Pulau Pinang mengatakan bahawa kesedaran masyarakat terhadap penggunaan plastik masih lagi rendah. Oleh itu, kaedah pengecasan bagi setiap beg plastik yang diperlukan oleh orang ramai dapat membantu mengurangkan penggunaan beg plastik. Oleh itu, orang ramai akan membawa beg sendiri apabila harga yang dikenakan bagi penggunaan plastik untuk menyimpan barang di pasar raya untuk menjimatkan kos dan mengurangkan penggunaan plastik.
Masalah pembuangan sampah di laluan air seperti anak sungai dan saluran longkang secara berterusan akan membawa lebih banyak masalah kepada alam sekitar, terutamanya kehidupan di dalam air. Menurut laporan Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau Agensi Alam Sekitar menyatakan bahawa kematian mangsa hidupan laut seperti penyu, ikan lumba-lumba dan anjing laut adalah disebabkan termakan objek plastik. Mereka juga menganggarkan bahawa kira-kira 100,000 mamalia, laut dan penyu di seluruh dunia mati akibat sisa plastik pada setiap tahun. Alam sekitar dicipta oleh Allah dengan tumbuh-tumbuhan menghijau dan langit biru memberikan pandangan yang menyegarkan. Ini membuktikan kuasa Allah dalam mencipta segala isi langit dan bumi. Allah mengingatkan kita agar sentiasa memelihara alam ciptaannya yang mempunyai manfaat dan kebaikan kepada semua makhluk. Akan tetapi, sebahagian manusia tidak mengedarkannya, di mana alam tidak dipelihara dan dibiarkan kerosakan melalui kekejaman manusia itu sendiri. Maka itu, Allah telah memberi peringatan yang cukup jelas dengan menurunkan pelbagai bencana alam seperti banjir kilat, ribut, gempa bumi, tanah runtuh, kemarau dan seumpamanya yang mengakibatkan kemusnahan harta benda dan ratusan nyawa manusia. Kita dapat lihat sendiri gangguan keterlaluan manusia terhadap sifat alam semula jadi melalui aktiviti-aktiviti yang menggunakan sumber alam yang tidak terkawal. Ini antara faktor utama yang menyebabkan seluruh bumi akan mengalami peningkatan bencana alam yang amat serius. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau kini jarang diambil peduli tentang kehidupannya. Sedangkan selama ini yang berperanan penting dalam mengawal perubahan iklim, perlindungan sumber air dan mengelakkan hakisan tanah berlaku adalah tumbuhan hijau itu sendiri. Tampaknya, majoriti habitat kehidupan manusia seperti makhluk lain akan terjejas dan sistem rantai makanan mereka akan terputus sekaligus mengancam nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Okey, Malaysia mengalami 3 bencana alam yang utama, iaitu banjir kilat dan tanah runtuh. Faktor campur tangan keterlaluan manusia melalui aktiviti pembangunan yang secara pesat telah memburukkan lagi situasi kejadian banjir. Fenomena pemanasan global yang berpunca daripada lebihan karbon dioksida telah menyebabkan iklim menjadi tidak tentu dengan musim hujan dan kemarau menjadi semakin teruk dan menjadi punca utama proses banjir menjadi lebih serius. Aktiviti penghutanan dan pembelakan secara tidak terancang juga menyumbang kepada faktor utama menyebabkan lebihan karbon dioksida di udara di samping kehilangan kawasan tadahan air dan wujudnya banjir. Seterusnya, bencana alam telah memberi impak negatif kepada negara, antaranya ekonomi negara terjejas. Apabila bencana alam berlaku, banyak kemusnahan yang dilakukan, antaranya infrastruktur, kawasan pertanian, pusat perindustrian dan sebagainya, telah menyebabkan perbelanjaan berbilion ringgit untuk mencipta prasarana baru. Begitu juga kesan negatif yang dihadapi oleh masa kejadian bencana alam. Mereka akan mengalami kerosakan harta benda, kehilangan barang-barang yang penting, mengalami tekanan emosi dan juga boleh menyebabkan trauma. Kemudian, bencana alam juga boleh menjejaskan kehidupan mangsa. Antaranya ialah kecederaan, kematian dan terutamanya kesihatan. Hal ini terjadi apabila bencana alam seperti banjir, tanah runtuh yang berlautan, kemudahan air yang bersih semakin berkurangan. Lantas, menyebabkan mangsa terdedah kepada pelbagai penyakit. Flora dan fauna juga turut terkesan disebabkan bencana alam. Pembalakan dan pembakaran hutan serta tumbuhan hijau yang lain memerlukan masa yang lama untuk kembali hidup dan subur. Begitu juga dengan pencemaran alam sekitar dan sumber makanan yang terjejas disebabkan oleh bencana alam. Kepentingan penjagaan alam sekitar terhadap diri manusia. Yang pertama ialah sistem pernafasan. Seperti yang kita tahu, udara amat penting untuk semua makhluk kerana ia membekalkan oksigen untuk manusia bernafas dan melakukan aktiviti. Akan tetapi, pencemaran udara boleh berlaku disebabkan kegiatan manusia seperti pembakaran terbuka, asap rokok dan kenderaan bermotor. Ini menyebabkan kadar karbon dioksida lebih tinggi berbanding oksigen. Dan apabila manusia menghirup udara ini, ia akan membawa kepada penyakit yang mengancam nyawa seperti asma dan jangkitan paru-paru. Dengan ini, kita perlulah menjaga alam sekitar dengan tidak membakar sampah di kawasan terbuka. Sebaliknya, mengumpulkan sampah tersebut dan buang di tempat pelupusan sampah. Seterusnya, kepentingan penjagaan alam sekitar kepada manusia ialah untuk menjaga kelangsungan keturunan.
Penyelewengan dan kerosakan terhadap alam sekitar yang dilakukan sekarang akan mengancam kelangsungan kehidupan generasi pada masa akan datang. Seperti bencana alam yang sering berlaku seperti gempa bumi, banjir besar dan tanah runtuh. Akibat hutan tidak lagi dapat ditampung dari ia berlaku. Dan manusia akan mula khawatir tentang keselamatan nyawa mereka dan keluarga untuk meneruskan kehidupan dengan aman. Sebagai khalifah, kita seharusnya mengamalkan etika dan moral dalam menjaga alam sekitar, seperti tidak memberi sokongan dan menolak sekeras-kerasnya terhadap kegiatan yang menggugat kelestarian alam serta melaporkan jika melihat aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa, seperti penyelundupan haiwan. Kepentingan yang terakhir ialah kesihatan terjamin. Manusia haruslah menjalankan tugasnya sebagai khalifah seperti menjaga kebersihan alam dengan tidak membuang sampah merata-rata. Sesungguhnya kebersihan adalah aspek penting bagi seorang Muslim. Jika kebersihan tidak dijaga dan menjadi kebiasaan, persekitaran alam ini akan terlihat kotor dan menimbulkan bau yang kurang menyenangkan serta menjadi tempat pembiakan bakteria berbahaya seperti coronavirus 19. Ini kerana persekitaran yang tidak bersih menyenangkan dan mempercepatkan penyebaran virus bahaya yang tidak kita ketahui kewujudannya. Menjaga alam sekitar amat penting kepada flora dan fauna. Persekitaran yang bersih akan menjamin keseimbangan ekosistem. Melindungi ekosistem daripada kerakusan manusia akan membantu melindungi sumber air. Kewujudan hutan tadahan secara semulajadi akan mengekalkan sejumlah besar air hujan. Hutan mempunyai flora dan fauna yang lengkap dapat memudahkan air hujan yang turun mengalir ke dalam sungai. Selain itu, pemeliharaan alam sekitar amat penting bagi mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Persekitaran alam sekitar merupakan tempat tinggal kepada flora dan fauna. Kedua-duanya memainkan peranan dalam melindungi alam semulajadi dan berhubung kait antara satu sama lain. Flora dan fauna merupakan kepelbagaian biologi yang tidak boleh dibahagikan. Kepupusan salah satu daripadanya akan menjejaskan kitaran alam semulajadi. Setelah beberapa dekad perindustrian, penebangan hutan dan pembakaran bahan bakar fosil mengakibatkan iklim bumi semakin berubah. Perubahan iklim, pemanasan suhu dan perubahan corak cuaca memberi kesan yang besar terhadap haiwan dan habitatnya sehingga banyak spesies terancam. Hal ini kerana perubahan iklim mengganggu irama dan corak semulajadi haiwan dengan membuang isyarat yang mereka gunakan untuk penghijrahan, hibernasi dan banyak laki. Kemusnahan pokok-pokok akan mengambil masa yang sangat lama untuk hidup kembali. Alam sekitar yang bersih dapat juga membantu dalam peningkatan ekonomi negara. Pertama sekali, sesebuah negara yang bersih dapat menarik perhatian pelancong sama ada tempatan ataupun pelancong luar negara. Sebagai contoh, tempat menarik di Malaysia yang dikurniakan pelbagai khazanah alam yang banyak adalah Pulau Langkawi dan Pulau Redang, di mana pulau-pulau ini yang mengelilingi perairan negara menjadi pusat tumpuan bagi para penyelam scuba kerana keindahan terumbu karang yang terdapat di dasar laut. Selain itu, terdapat juga banyak kawasan gunung ganang yang menarik seperti Gunung Kinabalu, di mana ia menjadi tempat kegemaran para pendaki gunung untuk melihat keunikan ciptaan Tuhan, iaitu bentuk muka bumi negeri Sabah yang terkemuka setelah berada di kemuncak gunung. Tempat-tempat yang menarik perhatian orang ramai ini disebabkan suasana alam sekitar yang bersih dan tenang adalah sebab utama alam sekitar wajar diuruskan dan dipelihara dengan baik demi kepentingan negara. Selain itu, kedatangan para pelancong ke dalam negara kita dapat juga meningkatkan nilai tukaran wang asing dan seterusnya dapat memberi kemajuan terhadap perkembangan ekonomi negara. Sektor perniagaan dan perkhidmatan memberi kesan yang positif di mana pemeliharaan alam sekitar ini. Jika kedua-dua sektor ini mengambil isu terhadap alam sekitar ini dengan lebih serius, kes-kes yang berlaku sebelum ini terhadap sesebuah perniagaan yang berada di antara dua pilihan, iaitu meningkatkan kecekapan perniagaan atau peningkatan kualiti alam sekitar tidak akan berlaku. Peniaga sama ada kecil, sederhana maupun besar sangat memahami bahawa kedua-dua perkara ini boleh mencapai matlamat pada waktu yang sama. Tidak dapat ditolak lagi kenyataan pencapaian rekod alam sekitar menjadi kayu ukur penting suatu petunjuk kejayaan dalam sebuah perniagaan. Suatu perniagaan tiada beza memang keuntungan berbilion ringgit tetapi merosakkan alam sekitar yang tidak ternilai dan tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Spesies kehidupan flora dan fauna yang pupus tidak dapat diganti dengan duit dan lebih malang lagi yang pupus belum ditemui dan dibuat sebagai kajian secara saintifik.
Yang dapat kita simpulkan ialah alam sekitar merupakan elemen yang berkait rapat dalam menentukan kesejahteraan dan kualiti hidup manusia sejagat. Oleh itu, kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar boleh ditanam dengan berbagai cara untuk membawa kepada perubahan kepada masyarakat yang lebih bertamadun. Selain itu, setiap pihak mestilah berganding bahu dalam menghapuskan kegiatan buruk yang berlaku kepada biodiversiti di negara ini bagi memastikan alam sekitar terus dipelihara dan dipelihara sepanjang zaman. Sesungguhnya, alam sekitar adalah pemberian terbesar dari Tuhan kepada hamba-hamba. Antara pihak yang perlu memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar ialah pihak media massa, sama ada media elektronik maupun media cetak. Media massa merupakan alat yang menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Peranan media massa adalah untuk memberi kesedaran dan berkongsi maklumat tentang kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat. Sikap seia sekata dan harmoni antara media massa dan agensi perlindungan alam sekitar dapat merealisasikan hasrat kita untuk melindungi alam sekitar. Selain itu, pihak yang bertanggungjawab dalam penjagaan alam sekitar adalah pihak institusi pendidikan. Sikap disiplin dan prihatin terhadap alam sekitar perlu dididik daripada zaman sekolah lagi supaya ia berkekalan sehingga menjejak ke alam dewasa. Jika sejak kecil diberikan pendedahan sedemikian, mereka akan lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar apabila dewasa nanti, sekaligus melahirkan generasi yang dapat menguruskan pembangunan negara yang lestari dan mapan.